Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Hari ini kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tentang kertas kerja kami yang bertajuk Isu Sosial dan Budaya Rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya dengan etika bersosial dan budaya dalam pelbagai peradaban. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Ahmad Faiz bin Mahmud, diikuti oleh Muhammad Asfar bin Muhammad Asri, Muhammad Anis Fidai bin Yuzaimi, Abdul Muhaimin bin Syahril Goh, dan akhir sekali Muhammad Daniel bin Muhammad Namawi. Untuk pengenalan, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang berbilang bangsa dengan bermajoritikan masyarakat Melayu, Cina dan India. Etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik ataupun prinsip yang diperetikkan dalam kehidupan seharian. Manusia yang beretika sentiasa dipandang mulia dari kacamata setiap masyarakat. Oleh itu, mereka akan dihormati dan pandangan serta idea mereka menjadi rujukan setiap masyarakat. Sejak akhir-akhir ini, negara kita berhadapan dengan pelbagai isu seperti kelembapan ekonomi dan perpaduan kaum yang dikatakan semakin rapuh selepas kemunculan wabak COVID-19. Dengan kemunculan wabak COVID-19 ini, pihak kerajaan terpaksa melakukan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bagi membendung wabak ini sebelum ianya berleluasa pada 16 Mac 2020. Pihak kerajaan telah pun menetapkan beberapa larangan seperti larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai termasuk aktiviti keagamaan, sukan sosial dan budaya. Sehubungan dengan itu, ianya bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu apabila kamu mendengarnya di sesuatu tempat iaitu wabak, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Rakyat Malaysia terpaksa mengamalkan norma-norma baharu yang mana telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM dalam setiap aspek kehidupan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan penularan wabak ini. Bagi isu-isu sosial dan budaya yang berlaku semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelum kemunculan wabak COVID-19 ini, negara kita sudah mengalami beberapa isu sosial dan budaya dalam kalangan masyarakat tersendiri. Antara isu sosial yang sering bermain di kaca televisyen adalah jenayah rogol ataupun lebih dikenali sebagai seks bebas dalam kalangan masyarakat. Perkara ini perlu dititik beratkan kerana ianya mendorong kepada kesan yang lebih buruk, antaranya aktiviti pelacuran, pembuangan bayi dan yang paling menggerunkan adalah HIV. Selain itu, antara isu sosial yang hangat diperkatakan di bibir masyarakat ialah berkenaan dengan aktiviti pusat hiburan. Perkara ini perlu dibendung kerana impaknya boleh mendorong masyarakat kita terjerumus dalam pengambilan minuman keras. Seterusnya, kita juga dapat lihat gejala ponting sekolah dalam kalangan para pelajar telah giat berleluasa. Selepas kemunculan wabak pandemik yang berbahaya ini, kerajaan Malaysia telah pun mengambil inisiatif bagi membendung penularan wabak pandemik ini dengan mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Berdasarkan pemerhatian kami dapati kes penderaan berlaku dalam kalangan masyarakat kita sedang meningkat. Perkara ini tidak boleh dipandang sebelah mata dan perlukan penyelesaian dengan kadar yang segera. Di samping itu juga, kami dapati bahawa isu cyberbuli yang baru sahaja tular di negara kita juga semakin meningkat. Antara isu yang sering berlaku semasa Perintah Kawalan Pergerakan, terdapat banyak penyebaran berita palsu yang berkait rapat dengan wabak COVID-19. Pihak polis telah menyeru masyarakat kita untuk melakukan siasatan terlebih dahulu terhadap berita yang diterima melalui media sosial sama ada sahih ataupun tidak. Sebelum pihak kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, rakyat Malaysia boleh mengamalkan aktiviti yang melibatkan tempat awam. Rakyat juga tidak perlu mengamalkan penjarakan sosial
dan pengamalan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Akan tetapi, kita dapati hal ini semua berubah pada kadar yang agak drastik kerana virus COVID-19 ini tular di kalangan masyarakat kita. Rakyat juga perlu mengamalkan norma-norma baharu yang mana telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada permulaan pelaksanaan norma-norma baharu, terdapat segelintir masyarakat yang memberontak dengan arahan yang telah diperkenalkan. Antara norma-norma baharu yang telah diperkenalkan ialah masyarakat perlu mengamalkan penjarakan sosial ketika berada di tempat awam. Selain itu juga, rakyat perlu memakai pelitup muka dan sentiasa membasuh tangan bagi mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 ini. Dan akhir sekali, aktiviti di tempat awam juga dilarang pada awal permulaan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, setelah adanya kadar penurunan kes COVID-19 ini, pihak kerajaan telah melonggarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan memberi keizinan kepada masyarakat untuk melakukan aktiviti-aktiviti di tempat awam secara berkadar. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan perjuangan saya iaitu Muhammad Asfar bin Muhammad Asri. Silakan Muhammad Asfar. Okey, terima kasih Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ribuan terima kasih diucapkan kepada rakan seperjuangan saya iaitu Ahmad Faiz kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan tentang hubungan isu-isu sosial dengan etika sosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Sebelum saya memulakan, eloklah kalau saya terangkan dulu apa itu maksud bagi etika sosial, betul tak? Etika sosial perlu diterapkan bagi mewujudkan hak keharmonian dalam masyarakat. Hal yang demikian, prinsip asasnya adalah untuk menghormati hak-hak orang lain supaya mereka dihormati. Namun, etika sosial sering disalah-anggap dan disalahgunakan sebagai satu medium untuk melakukan perkara-perkara yang mementingkan diri sendiri. Sekaligus, ianya juga menghasilkan masalah-masalah sosial dan budaya seperti yang kita nampak dengan jelas melalui mata kasar kita. Justeru, kita perlulah menerangkan dengan lebih terperinci lagi iaitu apa itu etika sosial supaya gejala-gejala sosial ini dapat diberhentikan dengan kadar segera. Selain itu, kita juga perlu mengubah persepsi terhadap etika sosial agar tidak salah digunakan. Sudah tentu, sudah terang lagi bersuluh, keistimewaan dan hak-hak bumi putera satu demi satu seringkali dipertikaikan oleh sesetengah individu yang tidak beretika sosial pada masa kini. Jelas sekali, kita hidup berbilang bangsa dengan bermajoritikan bangsa Melayu, Cina dan India. Di samping itu juga, terdapat pergolakan kuasa di Parlimen ketika krisis COVID-19 melanda Malaysia. Pada masa kini, rakyat seringkali dihidangkan dengan video-video viral mengenai perebutan kuasa di antara parti-parti politik di dalam Malaysia ketika bersindainya sesi Parlimen. Oleh yang demikian, kejadian yang memalukan ini memberi impak yang amat besar kepada Malaysia dan situasi ini memberi gambaran yang tidak baik kepada Dewan Parlimen. Sebagai contohnya, saya boleh bagi satu contoh iaitu di dalam Dewan Parlimen, ahli-ahli politik sepatutnya membincangkan tentang masalah yang melanda serta mencari solusi bagi masalah tersebut. Akan tetapi, ahli-ahli tersebut lebih mementingkan hal-hal yang remeh serta mempertikaikan pandangan ahli-ahli yang lain yang mana berakhir dengan pergaduhan sesama sendiri. Berdasarkan tindakan tersebut, ianya akan mendorong kepada perpecahan sesama mereka. Hal ini menyebabkan rakyat di luar sana tertunggu-tunggu dengan keputusan ahli-ahli Dewan Parlimen. Hal tersebut berlaku kerana sesetengah pihak tidak bermandang serius terhadap perkara ini. Ini kerana bagi sesetengah pihak, ianya adalah perkara yang remeh sedangkan hakikatnya amatlah besar bagi rakyat. Next slide. Pihak-pihak tertentu juga perlu membuat keputusan dengan teliti dan juga mengambil tindakan dengan kadar segera agar isu-isu yang sedang giat berleluasa dapat dibendung sebelum ianya berada di tahap maksima. Sebagai contohnya,
pihak kerajaan tidak mengambil tindakan segera di awal permulaan wabak COVID-19 ini dengan menutup pintu masuk negara. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, banyak negara luar sudah menutup pintu masuk mereka bagi membendung wabak COVID-19 ini daripada terus berleluasa. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, Malaysia tidak mengendahkan keputusan yang dibuat oleh negara-negara seperti Itali, Sepanyol, China dan sebagainya. Akhir kata, kita akan bahaskan tentang budaya-budaya di negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, kita hidup dengan berbelah bangsa, dengan bermajoritikan bangsa Melayu, Cina dan India. Oleh yang demikian, kita kaya dengan pelbagai budaya di negara kita. Selaku rakyat yang berjiwa patriotik, kita mestilah menjaga budaya-budaya yang sudah lama diterapkan di negara kita ini agar tidak hilang identiti dan maruah negara kita di pesada dunia. Ini bersesuaianlah dengan peribahasa iaitu biar mati anak, jangan mati adat. Jadi itulah sahaja penerangan yang boleh saya sampaikan mengenai hubungan-hubungan isu sosial dengan etika sosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Jadi saya akan serahkan kepada rakan seperjuangan saya juga iaitu Anis Fidai bagi menerangkan slide seterusnya. Terima kasih. Okay, terima kasih Muhammad Azfar. Kini tiba giliran saya untuk menerangkan kesan daripada isu-isu sosial dan budaya yang berlaku ketika PKP. Pertama sekali ialah kesan ke atas diri sendiri ataupun seorang individu. Semua yang berlaku bermula dari diri kita sendiri dan setiap perubahan, perbuatan, setiap individu itu akan dibentuk bergantung pada tindakan mereka, sama ada positif ataupun negatif. Jika kita ingin mencorakkan diri sendiri pada akhlak yang lebih baik, kita akan dipandang tinggi oleh golongan masyarakat. Tapi jika diri kita sendiri lebih terpengaruh pada perkara-perkara yang negatif, kita akan dipandang serong dan dicemooh oleh masyarakat sekalian. Kita sebagai seorang Muslim, kita perlu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada zaman ini, remaja tidak memandang serius hari ini. Tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar-benarnya dan hanya Islam penam. Gejala sosial ini akan beri kesan kepada seorang individu ataupun seorang remaja secara mendalam jika tidak dibendung seperti itu. Seterusnya adalah kesan ke atas keluarga. Semasa PKP dijalankan, keluarga mainkan peranan yang penting dalam gejala sosial kerana dari sinilah ada 7 seorang anak itu terbentuk. Sebuah keluarga mainkan peranan penting mereka dalam menjaga harian dan kebahagiaan sosial keluarga itu. Keluarga yang tidak bahagia berpotensi besar dalam untuk sebuah individu dan emosi yang tidak stabil. Dan akhlak dalam institusi keluargaan akan memberi kesan yang besar ke atas kebahagiaan dan keharmonian suatu keluarga. Ini menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh dengan gejala sosial. Seterusnya adalah kesan ke atas masyarakat. Masyarakat perlu memandang serius gejala sosial yang terjadi di kalangan remaja kerana itu adalah masa depan. Contoh perkara yang telah terjadi dalam masyarakat kita ialah golongan remaja mula tidak menghormati orang tua dan bersikap biadab. Sekiranya hal ini tidak dibendung oleh ialah masyarakat kita, berkemungkinan besar negara kita akan menjadi ruang. Keharmonian negara akan terjejas dan jadi lagi perpaduan antara masyarakat. Dari situ, kita akan lihat perpaduan yang dulu kita inginkan musnah sekelip mata serta identiti negara sebagai orang Melayu adalah identiti negara iaitu orang Melayu adalah berasal akan hilang dari sejarah negara. Akhir sekali ialah kesan ke atas negara. Jika gejala sosial ini tidak dibendung dengan segera oleh negara kita akan hilang pelapis negara pada masa depan.
ada pemimpin yang mampu menjaga keamanan negara. Dan kerana hilangnya kualiti dan kuantiti untuk memimpin negara oleh kerana masalah gejala sosial. Negara kita juga berkemungkinan besar akan menghadapi pelbagai halangan lain di masa hadapan seperti kenaikan kes jenayah, seperti mencuri, merogol, mandu dalam keadaan mabuk yang berpunca dari gejala sosial. Perkara yang paling ditakuti oleh semua umat Islam di negara kita ialah apabila remaja hari ini tidak takut akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Islam di negara akan hilang juga jika tidak dibendung awal? Tepuk dada, tanya selera. Ini saya ingin kita akan teruskan poin seterusnya dengan dengan Abdul Muhaimin yang akan menerangkanlah poin seterusnya. Silakan. Terima kasih Saudara Anis. Saya ingin membentang tentang cara-cara mengatasi masalah sosial dan budaya yang berlaku ketika PKP ini. Seperti yang kita sedia maklum, setiap masalah yang datang akan diselangi dengan cara mengatasinya. Merujuk kepada kesan-kesan yang dinyatakan di atas, kami mendapati bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Kanak-kanak juga perlu belajar cara untuk membuat persahabatan, tetapi ibu bapa mereka perlu mengambil masa untuk ingin tahu akan kawan-kawan anak mereka supaya dapat memastikan mereka dikelilingi oleh budak-budak yang mempunyai moral yang bagus. Selain itu, ibu bapa boleh menanamkan sikap ketabahan, keyakinan dan sikap positif dalam gaya hidup anak mereka dari usia yang kecil. Tambahan pula, ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk mengajar anak-anak mereka untuk menghargai agama, kesopanan, nilai-nilai murni dan motivasi supaya membentuk warga yang berbudi bahasa. Hal ini sangat bagus ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP kerana ibu bapa dapat memantau aktiviti anak mereka semasa penutupan sekolah. Next slide please. Selain itu, kerajaan boleh juga melaksanakan tanggungjawab mereka. Pihak kerajaan telah melaksanakan PKP di seluruh negara yang mana bermula pada 16 Mac 2020. Dengan adanya undang-undang, kesedaran masyarakat sekeliling dapat dipupuk dan ditambah lagi di musim PKP ini. Seterusnya, bantuan yang dihulurkan daripada masyarakat tertentu kepada insan yang memerlukan amat digalakkan kerana seperti yang kita sedia maklum, terdapat isu di mana ahli-ahli keluarga terpaksa dibuang kerja akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dari segi akademik pula, walaupun selepas pelaksanaan PKP, kita dapati bahawa pembelajaran terhadap pelajar sangat dititik beratkan oleh pihak-pihak tertentu. Justru, kaedah pembelajaran di atas talian diperkenalkan dan digunakan di seluruh negara. Tujuan ini dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pembelajaran kerana dengan satu matlamat iaitu ingin menyampaikan pendidikan dari setiap aspek. Pihak sekolah juga boleh mengadakan aktiviti-aktiviti akademik di atas talian, seperti mengadakan permainan atas talian yang dapat menarik perhatian murid sambil mengajar mereka, seperti menggunakan aplikasi Kahoot untuk membuat kuis yang menyeronokkan. Ini boleh membentuk generasi yang mempunyai mentaliti yang kuat dan tabah kerana belajar dengan kesukaran kelas atas talian. Dengan adanya akademik, kita dapat memberi kesedaran awal pada kalangan pelajar. Bak kata patah, berat sama dipikul dengan sama dijinjing. Itu sahaja daripada saya akan menyerahkan kepada Muhammad Daniel untuk memberi konklusi. Okey, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan kesimpulan keseluruhan untuk tajuk kita hari ini. Pertama sekali, dalam implikasi isu sosial di musim PKP ini, kita dapat melihatkan antara kesan positif dan negatif yang berlaku di negara kita. Antaranya kesan positif ialah tiada lagi pusat hiburan dibuka. Disebabkan itu, generasi muda kurang ataupun tidak dapat memberi kesan buruk dengan mengikuti perkara berikut. Kesan negatif pula, kita dapat mendapati bahawa lebih banyak penyebaran palsu berkaitan COVID-19 ini seperti di WhatsApp,
di Facebook dan lain-lain. Slide seterusnya. Implikasi dari segi budaya di musim Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Seperti Anis sudah terangkan tadi, rakyat perlu biasakan diri dengan norma baru. Iaitu seperti sebelum ini, kita tiada perjarakan bebas. Perjarakan dia bebas. Sekarang kita ada perjarakan, mengamalkan perjarakan sosial antara satu sama lain. Kedua, kita boleh keluar sahaja tanpa apa-apa. Sekarang ni kita kena keluar dengan pelitup muka di tempat awam. Dulu kita ada pekerjaan di pejabat, sekarang kita boleh pekerjaan di rumah untuk untuk menjarakkan lagi antara satu sama lain. Kesan negatif daripada norma baru pula, dia memberi kesan negatif kepada ekonomi. Dan seterusnya, pengurangan pekerjaan ditawarkan pada orang awam. Dan slide terakhir sekali, ini semua adalah tanggungjawab bersama di musim Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Setiap individu memainkan peranan penting dalam menghadapi COVID-19 pandemik di musim ini. Kita haruslah mengikuti segala arahan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM dan juga kerajaan. Itu sahaja daripada kami. Hashtag kita jaga kita. Marilah kita lawan COVID-19 ini bersama dan isu-isu sosial dalam saya. Terima kasih.